Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Kesedaran Rendah Karbon. Pengenalan dan latar belakang. Rendah karbon ialah menggunakan teknologi hijau mengeluarkan karbon rendah untuk mengelakkan kesan ke atas perubahan iklim melalui penggunaan sumber efisien dan mengurangkan pembaziran. Rendah karbon juga merupakan salah satu inisiatif yang dijalankan bagi memelihara alam sekitar dari terus tercemar disebabkan oleh penggunaan manusia secara berlebihan. Antara kesan utamanya adalah berlakunya kesan rumah hijau akibat daripada pembangunan yang pesat yang mana menyumbang kepada perubahan iklim di Malaysia. Misi bandar rendah karbon. Menjadi bandar pintar rendah karbon menjelang tahun 2050, menghasilkan masyarakat Malaysia yang rendah karbon. Terdiri daripada 6 gas utama: karbon dioksida, metana, nitrous oksida, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon dan HFCS. Seterusnya, skop kajian. Yang pertama, latar belakang responden. Yang kedua, pandangan responden terhadap amalan rendah karbon. Dan yang ketiga, kekerapan amalan rendah karbon diamalkan. Seterusnya, permasalahan kajian. Tingkah laku atau aktiviti yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan, khususnya minyak tanpa plumbum, telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Kereta api steam yang menggunakan batu arang sebagai bahan bakar turut membebaskan gas pencemar ke atmosfera. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan atau jaringan pengangkutan dan perhubungan telah menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Seterusnya, faktor yang menghadkan tingkah laku atau aktiviti yang menyumbang kepada penurunan pelepasan gas rumah hijau. Antara faktornya ialah menanam anak pokok dengan lebih banyak serta menambah kawasan hijau. Mengadakan kempen alam sekitar serta pendidikan alam sekitar terhadap orang ramai bagi memberi kesedaran tentang betapa pentingnya penjagaan alam sekitar. Kemudian memasang alat penapis asap kilang supaya asap yang dilepaskan tidak memberi kesan yang teruk terhadap udara di sekeliling kita. Menguatkuasakan undang-undang kepada pihak yang mencemarkan alam sekitar serta mengenakan denda yang setimpal supaya mereka sedar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tujuan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui latar belakang inisiatif rendah karbon di Malaysia. Kajian ini dilakukan bagi mengkaji tentang amalan-amalan rendah karbon yang masyarakat Malaysia amalkan bagi mengawal pembebasan gas rumah hijau. Objektif kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah berdasarkan beberapa objektif, iaitu meneroka apa itu maksud inisiatif rendah karbon di Malaysia, mengenal pasti aktiviti yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau, mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat Malaysia untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Hasil dan perbincangan. Dalam hasil kajian yang dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada tinjauan menggunakan borang soal selidik yang dijalankan secara online yang telah diisi oleh responden. Data yang telah diisi akan dikumpulkan bagi mendapatkan statistik seperti nilai peratusan, min purata dan taburan kekerapan.
Bahagian A, demografi responden. Sebanyak 98.3% daripada responden kami ialah mereka yang berumur dari 18 tahun sehingga 24 tahun. Manakala yang selebihnya berumur dari 13 tahun sehingga 17 tahun. Manakala dari sudut jantina pula, sebanyak 50% dari responden kami merupakan mereka dari golongan lelaki dan 50 yang selebihnya adalah dari golongan perempuan. Seterusnya, sebanyak 65% daripada responden merupakan pelajar UKM, 31.7% merupakan pelajar dari universiti lain dan selebihnya merupakan murid sekolah dan mereka yang sudah bekerja. Manakala negeri kelahiran mereka pula adalah dari negeri yang berbeza-beza seperti yang boleh dilihat di layar skrin. Bahagian B, pandangan responden terhadap inisiatif rendah karbon. Seramai 81.7% mengetahui apakah itu inisiatif rendah karbon, manakala selebihnya tidak mengetahui apakah itu inisiatif rendah karbon. Seterusnya, responden mengetahui tentang inisiatif rendah karbon ini dari pelbagai tempat, akan tetapi peratusan yang terbesar iaitu sebanyak 44.6% mereka mengetahuinya daripada guru. Antara jawapan yang lain ialah daripada ibu bapa, pensyarah, rakan-rakan, internet dan juga YouTube. Seterusnya, sejauh manakah kira-kira amalan rendah karbon yang anda amalkan? Rata-rata dari responden iaitu sebanyak 48.4% menjawabnya pada kadar yang sederhana. Manakala yang mengamalkannya pada tahap yang sangat rendah adalah sebanyak 27.4%. Seterusnya, adakah anda merasakan bahawa rendah karbon adalah satu masalah yang besar untuk diamalkan? Majoriti dari kalangan responden menjawab dengan jawapan setuju iaitu sebanyak 77.4%, manakala selebihnya menjawab tidak setuju. Bahagian C, kekerapan amalan rendah karbon diamalkan. Adakah anda menaikkan sedikit suhu pendingin hawa apabila menggunakannya? Sebanyak 53.3% menjawabnya dengan jawapan ya, manakala bakinya menjawab tidak. Seterusnya, pada soalan adakah anda mencabut plug elektrik yang tidak digunakan, sebanyak 85% menjawab ya, manakala bakinya sebanyak 15% menjawab tidak. Soalan yang seterusnya, adakah anda berkongsi kenderaan apabila hendak ke mana-mana destinasi yang dituju? Sebahagian besar iaitu sebanyak 91.7% menjawab ya, manakala bakinya menjawab tidak. Soalan seterusnya, adakah anda menggunakan lampu LED? Sebanyak 71.7% menjawab ya, manakala bakinya menjawab tidak. Soalan seterusnya, adakah anda membuang sisa-sisa ke dalam tong sampah kitar semula? Sebanyak 61.7% menjawab ya dan sebanyak 28.3% menjawab pernah, manakala bakinya menjawab tidak. Soalan seterusnya, adakah anda membeli atau menggunakan produk mesra alam? Sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 90% menjawab ya, manakala bakinya sebanyak 10% menjawab tidak. Antara cadangan yang diberikan oleh responden, memasang penapis asap di setiap kilang, menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat kepada individu yang didapati bersalah, mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat. Rumusan: aktiviti penggunaan penghawa dingin yang berlebihan serta kurangnya amalan rendah karbon dalam kalangan masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah karbon. Yang kedua, amalan rendah karbon sukar dijalankan kerana kurang galakan dan pendedahan terhadap masyarakat. Yang ketiga, cadangan lain seperti memasang penapis asap di setiap kilang, menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dan mengadakan kempen kesedaran perlu dijalankan dengan lebih efisien.
Sekian, terima kasih.